Okey, kelas hari ini kita akan belajar tentang mikroorganisma. Okey, mikroorganisma. Okey, kalau kita tengok mikroorganisma, okey, sebenarnya dia terdiri daripada dua perkataan, iaitu dia ada mikroorganisma. Okey, jadi sebenarnya mikro ni maksudnya dia adalah satu yang sangat-sangat kecil ataupun seni, sangat kecil, iaitu mikro kalau ikut dalam matematik dia adalah 0.0000001 cm. Okey, jadi maksudnya dia adalah sangat-sangat kecil. Okey, jadi mikro sangat-sangat kecil dan organisma ni adalah benda hidup. Jadi maksudnya dia adalah benda hidup yang sangat-sangat kecil. Okey, sangat-sangat kecil. Dan kalau kamu baca nota di sini, mikroorganisma ialah organisma seni. Okey, Naisa cikgu padam ni dulu. Okey, iaitu seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Mata kasar maksudnya mata kita lah yang kita biasa. Okey, jadi maksudnya kita tak boleh guna mata kasar kita untuk tengok, tapi kita boleh tengok mikroorganisma ni melalui mikroskop. Okey, melalui mikroskop. Jadi pernahkah kamu tengok mikroskop? Okey, ini yang kamu nampak di sini yang kita panggil mikroskop. Okey, yang terdapat di makmal sains. Okey, makmal sains di mana kita boleh letak bahan yang kita nak tengok, okey, di bahagian bawah kantar itu dan kita boleh tengok apakah bentuk ataupun saiz. Okey, bagaimanakah bentuk mikroorganisma ni ataupun bagaimanakah dia bergerak. Okey, jadi kita boleh gunakan. Okey, lepas tu kamu pergi ke muka surat 5 di bahagian bawah, iaitu bahagian bawah yang kamu nampak di situ pengelasan, okey, yang kita tengok di bawah, pengelasan bagi mikroorganisma. Okey, iaitu mikroorganisma ni boleh dibahagikan kepada 5 kumpulan, okey, iaitu kita ada fungi, alga, protozoa, bakteria dan virus. Okey. Okey, seterusnya kita pergi ke kumpulan yang pertama dahulu, iaitu fungi ya, ataupun kita panggil sebagai kulat. Okey, kulat. Okey, yang kulat selalu yang kamu mungkin boleh yang biasa ialah yang dekat roti. Okey, yang dekat roti yang kamu kalau tak makan, kamu beli dah banyak hari itu, kamu boleh nampak yang tompok-tompok yang ada macam warna hijau dan kuning tu. Okey, yang itu adalah sebenarnya kulat. Okey, jadi kulat ataupun muka ni adalah dalam kumpulan fungi. Okey, dalam kumpulan fungi. Okey, selain daripada muka yang tadi, bagi cendawan yeast juga adalah yeast. Tahu yeast, pernah dengar? Yeast ni yang kita guna untuk buat roti. Okey, selalunya kalau kita nak buat roti yang dia boleh kembang, yang boleh naik itu, okey, yang itu adalah yeast. Jadi ini yeast ni pun dalam bahagian kumpulan fungi. Okey. Jadi kalau kamu tengok di bahagian bawah, okey, di bahagian bawah kalau kita tengok gambar raja di sini, okey, bahagian bawah. Okey, bentuk bagi fungi. Okey, fungi di sini kalau kamu tengok di bawah sekali, iaitu struktur asas. Okey, struktur asas bagi sel sebagai contoh yeast. Okey, kalau kita tengok yeast, dia ada dinding sel, membran, dinding sel, membran sel, nukleus, vakuole dan granule glycogen. Okey, jadi ini adalah struktur bagi yeast. Okey, lepas tu kalau kita tengok yang bahagian sebelah tepi. Okey, kalau kita tengok ke sebahagian tepi, okey, kalau kita tengok ke tepi, okey, iaitu ini adalah untuk muka yang dekat atas roti tu. Okey, jadi bagi muka tu yang kamu nampak di sini, kita ada bahagian yang kita panggil spora. Okey, spora ni macam benih-benih. Tapi benih ni, spora ni sangat-sangat ringan. Jadi spora ni kalau dia dah cukup matang, okey, dia akan pecah. Dan dia pecah tu, lepas tu kalau ada angin dan udara sebagainya, dia akan terbang dan hinggap di tempat yang sesuai dan dia akan mula membiak ataupun mula hidup. Okey, jadi ini adalah
bagi fungi ataupun kulat. Okay. Okay, kelas kita sambung seterusnya berkaitan dengan nutrisi. Nutrisi ini adalah sumber makanan. Okay, sumber makanan bagi fungi ini, mereka tidak boleh menghasilkan makanan sendiri. Tidak dapat menghasilkan makanan. Tak boleh buat makanan sendiri. Okay, bagi muko ni mereka tak boleh buat makanan sendiri. Dan kalau tak boleh buat makanan sendiri, mereka kena dapat daripada sumber yang lain. Okey, katakan kalau dia dapat daripada benda yang sudah mati. Sebagai contoh, cendawan tu. Okey, cendawan tu dia dapat makanan daripada pokok yang sudah mati, maka kita panggil cendawan ni adalah saprofit. Okey, maksudnya dia dapat makanan daripada sumber ataupun benda yang sudah mati. Kalau dia dapat makanan daripada benda yang masih hidup, okey, kita panggil ini adalah sebagai parasit. Okey, parasit. Okey, lepas tu kita tengok pula habitat. Habitat ni maksudnya tempat tinggal. Maksudnya mereka suka hidup kat tempat mana. Jadi untuk ini mereka bagi fungi ni mereka suka tempat yang gelap dan lembap. Okey, gelap dan lembap. Okey, dan yang terakhir berkaitan dengan fungi ni adalah cara pembiakan mereka. Bagaimana akan membiak? Okey, iaitu kita tengok gambar aja tepi sebagai contoh yeast. Yeast ni boleh biak melalui cara pertunasan. Okey, pertunasan iaitu kamu tengok yeast tu dia boleh hasilkan tunas di tepi. Ini kita panggil tunas. Dan selepas tunas tu cukup matang, maka tunas tu akan berpisah daripada sel ibu dan ini adalah sel anak yang baru. Jadi ini cara dia membiak. Dan bagi yang spora tu pula bagi ataupun muko seperti yang cikgu terang lagi yang roti tu iaitu mereka ada hasilkan benih-benih ataupun yang kita panggil spora. Okay, iaitu spora itu kalau sudah cukup matang dia akan pecah dan dia akan terbang mengikut udara ataupun angin dan mereka hingga di tempat yang baru mereka boleh mula membesar, okay, membiak.